Beralih ke perkembangan sidang Dewan Rakyat, pemantauan berhubung virus H5N1 harus diperketat supaya ia tidak merebak dengan lebih kritikal. Jelas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, sehingga kini tiada kes H5N1 dikesan terhadap manusia. Sejajar dengan pengumuman jabatan itu, Kementerian Kesihatan telah pun melaksanakan aktiviti pengesanan kes secara aktif dalam kalangan manusia dan pemantauan dalam lingkungan 300 meter radius dari tempat kejadian ayam mati atau lokasi yang positif dengan H5N1 dalam kalangan unggas yang berlaku di 6 daerah yang terlibat. Ini aktiviti ialah selaras dengan garis bantuan kementerian di dalam pengurusan avian influenza. Dan kementerian telah menjalankan aktiviti promosi kesihatan berkaitan penyakit selesema burung kepada penduduk kampung orang awam dalam lingkungan 10 km radius dari tempat kejadian ayam mati lokasi yang didapat positif H5N1. Sehingga sekarang tiada kes influenza H5N1 dalam kalangan manusia. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Tanah Merah, Datuk Seri Iqmal Hisham Abdul Aziz. 6 lokasi dikenal pasti merebaknya H5N1 adalah Kota Baru, Pasir Mas, Tumpat, Tanah Merah, Bacok dan Pasir Putih. Daripada 6 lokasi tersebut, Kota Baru mencatatkan jumlah lokasi yang paling banyak, iaitu 14 lokasi daripada jumlah keseluruhannya sebanyak 28 lokasi. Kerajaan Kelantan pada 15 Mac lalu mengisytiharkan H5N1 sebagai bencana negeri selepas beberapa ekor ayam kampung mati di kampung Pulau Tebu, Tunjung pada 6 Mac lepas. Sebelum ini, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Kelantan JPVK melupuskan sebanyak 35,999 unggas dan 14,330 telur dalam operasi membasmi wabak H5N1. Kelantan bakal diisytiharkan bebas daripada wabak selsema burung H5N1 dalam tempoh terdekat. Jelas Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Ahmad Syabri Cik, ini kerana tiada kes jangkitan baharu direkodkan. Yang berlaku di Kelantan, terhad di Kelantan, kita ambil tindakan pencegahan. Misalnya, semua pintu masuk keluar daripada Kelantan, pintu-pintu keluar daripada Kelantan, semua jalan, termasuk jalan Gua Musang, jalan pada Jeli, jalan melalui Besut dan sebagainya, kita mengadakan sekatan jalan raya untuk melihat tidak ada unggas, burung ataupun ayam keluar daripada kawasan tersebut. Ini perkara yang telah kita maklumkan pada mereka dan mereka berpuas hati. Tambah beliau lagi, kes selsema burung di Kelantan wajar dilihat sebagai isu nasional kerana ia turut menjejaskan sektor perdagangan Malaysia dengan negara asing. Datuk Seri Ahmad Syabri turut memaklumkan pihak kementerian telah menghantar 2 pegawai tinggi untuk memberi penjelasan kepada pihak berkuasa China berkaitan isu berkenaan. Ia susulan negara itu menyekat import sementara sarang burung walid. Respons yang baik turut diterima oleh China dengan penjelasan wakil negara berhubung kualiti sarang burung memandangkan ia bukan dikeluarkan dari Kelantan, sebaliknya dari negeri lain. Kerja-kerja audit keselamatan telah dilakukan terhadap hospital yang berusia lebih 50 tahun. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya, pengauditan yang dibuat adalah melibatkan agensi kerajaan berdasarkan rekaan pasukan bomba dan penyelamat. Hasil daripada itu, beberapa penambahbaikan perlu dilakukan terhadap sistem pengesanan dan pencegahan kebakaran yang sudah berusia, usang dan gas perubatannya yang tidak memenuhi piawaian serta beberapa perkara lain penemuan sistemnya yang perlu dinaik taraf. Beliau berkata demikian susulan kes kebakaran di Hospital Sultanah Aminah Johor. Susulan daripada insiden kebakaran yang telah berlaku di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru dan Hospital Raja Bainun Ipoh, pihak kementerian telah pun melaksanakan penggantian segera komponen-komponen lampu terutamanya di lokasi-lokasi kritikal di hospital. Selain daripada itu juga, pihak kementerian telah pun melaksanakan audit keselamatan kebakaran di 46 buah hospital yang berusia lebih daripada 50 tahun bagi mengenal pasti risiko kebakaran. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Labuan, Datuk Rosman Isli. Tambah Datuk Seri Dr. Hilmi,
kos anggaran yang diperlukan untuk membaik pulih hospital yang berusia 50 tahun adalah sebanyak 46 buah iaitu 119 juta ringgit. Sementara bagi hospital yang sudah berusia 30 hingga 49 tahun, anggaran kos yang diperlukan adalah 70.87 juta ringgit.